Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, Shalom. 亲爱的弟兄姐妹，平安！ Kita bersyukur kepada Tuhan, bersama-sama boleh meresponi panggilan Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. 我们感谢上帝给予我们机会来响应上帝的呼召，来敬拜他。 Mari saat ini kita mempersiapkan hati kita masuk di dalam perundungan firman Tuhan. 我们来预备心，聆听主的话语。 Bapa di surga, kami bersyukur sekali lagi kepada Engkau yang mengaruniakan waktu bagi kami untuk beribadah. Kami mengucap syukur, Tuhan Kau juga memberikan kami kesempatan melayani Tuhan lewat pujian yang kami naikkan, doa yang kami naikkan. Saat ini Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami di hadapan Tuhan. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu sekali lagi memberikan kami pengertian dan pemahaman akan kebenaran-Mu, supaya kami juga dimampukan untuk melakukan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Terima kasih ya Tuhan, tolong kedua hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Kami mohon Tuhan Engkau mengurapi mulut bibir kedua hamba-Mu, Engkau pakai, Engkau sucikan ya Tuhan, supaya layak menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan, nyatakan kepada kami kebenaran yang mau Tuhan kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， tema yang terpampang di hadapan setiap kita sangat jelas ya. 我们今天所要思想的写得很清楚了， Generasi ke generasi. 一代接一代。 Saudara, apa itu generasi? 一个世代是什么呢？ Kalau kita melihat arti dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, 从字典这个字来看， generasi adalah sekalian orang yang kira-kira sama waktu hidupnya. 就是他们处在同一个时间出生的那年份的人， Generasi juga bisa berarti angkatan, turunan. 也是可以说这一辈这一代人， Masa orang-orang satu angkatan hidup. 就是一个时代的人。 Saudara, sederhananya generasi adalah kumpulan orang dalam suatu angkatan yang sama. 就是他们同一个时代的人，这一辈的人。 Hari ini kita melihat bahwa generasi demi generasi itu mulai dikelompokkan orang. 就是他们这些群体，他们被分类， Dan saat ini kita mengenal ada beberapa pengelompokan generasi. 他们就把这一代按他们年份来分几类人。 Saudara, ketika saudara mendengar pengelompokan ini, mungkin saudara akan mencoba mengelompokkan sendiri, saya ada di kelompok mana. 可能当你听到，你就会想我是哪一代的人。 Saudara, yang pertama kelompok baby boomers. 一个婴儿潮代， Ini kelompok yang lahir setelah Perang Dunia II berakhir. 就是世界第二大战以后出生的那一代人， Ini sekitar tahun 1946 sampai 1964. 就是1946到1964年出生的人。 Kemudian ada generasi X 还有 X 代的一群体， yang lahir sekitar tahun 1965 sampai 1980. 就是1965到1980年出生的人。 Kemudian ada generasi Y atau generasi milenial. 还有一个叫A 代或者千禧代， Generasi ini lahir dari tahun 1981 sampai 1996. 就是1981到1996年出生的这一个群体。 Kemudian generasi Z, 还有Z 一代， generasi yang lahir dari tahun 1997 sampai 2012. 就是1997到2012年出生的这一代人。 Dan yang terbaru, 最新的就是 generasi Alpha, 阿尔法一代， generasi yang lahir di tahun 2013 dan seterusnya. 就是从2013年到至今的出生一代。 Saudara, adanya pembagian generasi dikarenakan kapan kita lahir itu akan mempengaruhi perilaku, persepsi, nilai, dan kebiasaan setiap generasi itu. 我们按这些来分这一代人来，是会影响他们的思维、他们的观念、他们的价值观、他们的习惯。 Ini berarti bahwa setiap generasi memiliki karakternya masing-masing. 每一代人有他们的特征。
Salah satu hal yang menonjol dari perbedaan generasi ini adalah kemampuan adaptasi mereka terhadap teknologi yang semakin maju dan cepat. 这一代的分别最清楚是在他们适应新的技术一直发展的新的技术来适应。 Saudara, kalau kita mau mengakui bahwa generasi baby boomers itu adalah generasi yang paling gaptek. 我们可以说婴孩潮这一代是对这个新的技术最陌生。 Kemudian generasi alpha itu akan dikenal sebagai generasi yang paling mahir dalam dunia digital. 这个阿尔法一代是最熟悉数码世代。 Saudara, generasi baby boomers itu dinamai demikian itu karena ada fenomena demografi yang sangat unik. 为什么他们被称为婴儿潮一代呢？就是他们在那一代是有一个特征。 Pada saat itu setelah Perang Dunia II berakhir itu terjadi ledakan kelahiran bayi yang luar biasa. 就是当第二次世界大战完以后，那么生产婴孩的出生婴孩暴增。 Lain dengan penamaan generasi X, Y, Z dan seterusnya. 跟 XYZ 一代的命名不同。 Penamaan generasi yang baru ini menyediakan sebuah kanvas kosong di mana mereka dapat membuat identitas dirinya yang relevan pada periode generasi mereka. 这他们提供了一个空白的画布，使到他们可以自由的命名按他们的年代的特征。 Saudara, adanya perbedaan generasi itu menyebabkan banyak perbedaan atau orang katakan banyak gap-gap yang terjadi. 我们看了很多的这个世代跟哪个世代是起了一定的代沟。 Perbedaan karakter yang terjadi di setiap generasi 每代的不同， kadang-kala membuat kita sulit untuk menjangkau generasi yang selanjutnya. 使到我们很难有些困难，要跨年代跨世代去来接近他们。 Saudara, adanya berbagai generasi ini juga menjadi PR bagi generasi yang kita sekarang. 因为很多世代不同，所以变成我们更加多了一门功课。 Apa yang bisa kita perbuat bagi generasi-generasi yang baru ini? 我们可以为这些新的一代做些什么呢？ Saudara, mari kita buka di dalam kitab Mazmur 78. 我们请大家打开诗篇78篇。 Mazmur 78. 诗篇第78篇， Kita hanya akan membaca dari ayat 1 sampai 8. 我们单单从第1到第8节。 Saya akan bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian dalam bahasa Mandarin. 我首先用印尼文，然后用中文。 Pelajaran dari sejarah, nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Dan jangan seperti nenek moyang mereka, angkatan pendurhaka dan pemberontak, angkatan yang tidak tetap hatinya dan yang tidak setia jiwanya kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， seringkali kalau kita membaca kitab Mazmur, sering yang kita dapati adalah nyanyian syukur atau nyanyian pujian. 每逢我们读诗篇，好像我们的印象就是赞美诗或者我们恳求的诗。 Tapi di Mazmur 78 ini kita melihat ada sebuah mazmur pengajaran. 可是当我们读到诗篇第78篇是一个训诲诗， Di permulaan pasal ini sangat jelas dicatat bahwa ini adalah nyanyian pengajaran Asaf.
这是亚萨的顺毁师。 Saudara, siapa itu Asaf? 阿萨是谁呢？ Asaf adalah ahli musik dari keturunan Lewi. 他是利未后代的音乐家。 Bersama-sama dengan yang namanya Heman dan Yedutun, dia adalah salah satu penyanyi utama dalam bait suci. 跟以黑曼耶杜顿一体是在圣所里的领唱诗。 Kalau kita perhatikan di seluruh kitab Mazmur sekitar ada 12 Mazmur yang dia tulis. 从诗篇里面可以找到，他写了12篇诗篇。 Salah satunya yang pertama itu Mazmur Tanggapan, Mazmur 50 yang kita baca tadi. 如同刚才我们所读的诗篇第51篇， Kemudian Mazmur 73 sampai Mazmur 83. 诗篇73到83也是他写的。 Di situ ada nyanyian yang dinyanyikan pada waktu ibadah. 这是当时他们在圣殿里所唱的诗歌， Ada nyanyian syukur dan sebagainya. 有感恩诗。 Nah, bagian ini kita melihat Asaf menuliskan nyanyian pengajaran. 可是在这里我们看见亚萨所写的是顺悔诗。 Saudara, apa yang menjadi perhatian utama Asaf dan apa yang diajarkan dari Mazmur ini? 他所注重、他所关注的，从这个诗里是什么呢？ Hal pertama yang Asaf katakan di ayat 1, pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku, sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. 第一节告诉我们：我的民啊，你们要留心听我的顺悔，侧耳听我口中的话。 Saudara, dengan kata lain Asaf mengatakan kepada bangsanya, dengarkan aku. 从这里亚萨好像呼吁他的民众以色列人要听他所诉说的。 Apa yang harus mereka ajarkan, apa yang harus mereka dengar. 他们必须听什么呢？ Saudara, ini ketika dia mengatakan sendengkan telinga untuk mendengar, ini berarti bahwa ini satu panggilan lisan kepada umat Israel untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan pemazmur. 侧耳听我口中的话，就是他呼吁民众要注意他所要说的一切。 Saudara, apa yang didengar? 他们要听到什么呢？ Yaitu tentang apa yang sudah didengar, diketahui oleh nenek moyang mereka untuk kemudian diberitahukan kepada generasi selanjutnya. 就是我们所听见、所知道，也是我们祖宗告诉我们的，要传给我们的子孙知道的。 Saudara, mengapa panggilan ini diberikan kepada umat Israel? 为什么他要呼吁那些以色列人呢？ Kalau kita lihat dan baca keseluruhan pasal 78 ini, 如果我们读整篇诗篇78篇， kita mendapati umat Israel sudah melakukan setidaknya 2 kegagalan. 以色列人已经2次失败。 Yang pertama, mereka gagal mengajari anak-anak mereka tentang Allah. 他们没有去教导，好好教导他们的儿女。 Yang kedua, mereka gagal menjalani kehidupan saleh di hadapan Tuhan dan anak-anak mereka. 他们没有在儿女面前活出敬虔的生命。 Dan akibatnya apa, saudara? 它的后果是什么呢 Di？ dalam Hakim-Hakim 2 ayat 10 memberitahukan kepada kita, 在4世纪2章12节告诉我们，第4节告诉我们， muncullah generasi yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang sudah dilakukan bagi Israel. 后来有别的世代兴起，不知道耶和华，也不知道耶和华为以色列人所行的事。 Saudara, generasi yang ada sekarang ini seperti generasi yang bagaimana dan apa? 现在的世代是怎么样的世代呢？ Apa realitas dunia spiritual yang anak-anak kita tempati hari ini? 我们的儿女今天所处的灵命的境况是如何呢？ Bagaimana kondisi kerohanian setiap anak-anak masa kini? 今天的少年人的灵性是如何的地步呢？ Menurut pengamatan yang dilakukan oleh salah satu 2 orang hamba Tuhan yang menuliskannya ke dalam buku, 有2个神的妇人研究了，他们写着一本书， mereka ini adalah salah satunya adalah guru pendidikan Kristen. 一个是基督徒的教育家， Mereka berdua ini fokus untuk pelayanan anak muda. 他们注重在年轻人的教导， Dia sedang menyoroti generasi Z. 他就是在研究 Z 一代的年轻人。 Saudara, kalau generasi Z mungkin kita sekitar mulai dari umur 1 sampai 16 tahun. 就是
大概他们从1岁到16岁， Dia memberitahukan kita kondisi mereka seperti apa hari ini. 他告诉我们照他们的发现， Yang pertama bahwa generasi Z ini meninggalkan gereja dalam jumlah yang besar. 就是大批的这些年轻一代，他们离弃教会。 Yang kedua, mereka tidak yakin bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. 他们不以为然，圣经就是上帝的话语。 Yang ketiga, bahwa mereka tidak punya pandangan Kristiani. 他们也没有基督教式的世界观， Arah pemikiran mereka mengikuti pemikiran sekuler. 他们的思想是术士化。 Dan yang terakhir, mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. 还有最严重，他们不认为耶稣是唯一得救的道路。 Saudara, apa yang saudara rasakan, pikirkan ketika melihat dan mendengar generasi yang demikian? 当你听到这一些阐述，你有何反感？Saudara, generasi yang demikian dan kondisi mereka yang demikian memberitahukan kepada kita satu hal. 他们的情况告诉我们了一件事， Bahwa kita sedang kehilangan satu generasi yang beriman dan percaya kepada Tuhan. 我们就失去了有信心的一代。 Saudara, Asaf melihat hal ini. 亚撒就看见了这个危机。 Maka Asaf juga mengajak kita untuk melihat dan memperhatikan realitas ini. 所以亚撒要我们一起共同来思想这个问题， Berkenaan dengan anak-anak kita hari ini. 就是有关我们的儿女， Bukan pendidikan yang paling penting. 不单是教育最重要， Bukan ilmu pengetahuan yang paling penting. 不是单单知识最重要， Bukan prestasi mereka yang paling penting. 也不是他们的成就最重要， Saudara, saya tidak mengatakan juga itu tidak penting. 我也不说那不重要。 Tetapi harus kita perhatikan bahwa yang terpenting bagi generasi anak-anak kita sekarang dan yang seterusnya adalah bagaimana kehidupan rohani mereka, bagaimana keselamatan jiwa mereka. 可是最重要的一点就是，是否我们考虑到有关他们的灵命得救这件事。 Oleh karena itu Asaf ketika dia menyadari hal ini, 当亚撒晓得这件事的时候， dia mengatakan di ayat 4, 所以在第4节告诉我们， kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. 我们不要将这些事向他的子孙隐瞒。 Saudara, Asaf tidak bisa tinggal diam ketika dia melihat generasi selanjutnya itu hilang dari hadapan Tuhan. 当他看见这一代在上帝跟前失去了上帝，他不能够闭嘴。 Sebagai generasi yang sudah pernah mengalami Tuhan, 他已经经历了上帝同在的一代， dia terus proaktif dan fokus untuk mengajarkan tentang Tuhan kepada generasi selanjutnya. 他一直积极的向下一代诉说上帝的奇妙作为。 Apa yang ia ajarkan, apa yang ia beritakan kepada mereka tentang Tuhan. 他所教导的有关上帝的作为。 Di bagian 4 seterusnya, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah dilakukannya. 我们要将耶和华的美德和他的能力，并他所行的奇妙作为述说给后代听。 Asaf mengatakan tentang perbuatan Tuhan, kuasa Tuhan dan segala karya ajaib yang dilakukannya. 要说说上帝的奇妙作为，上帝的能力，上帝的美德，我要告诉我的后代。 Saudara, Asaf adalah angkatan yang sudah mengalami apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. 阿撒处于一代经历了上帝大能的作为， Asaf hidup berjalan bersama dengan Tuhan. 阿撒与主同行， Dan dia tahu apa yang terbaik. 他知道最重要、最美的是什么， Dan inilah yang mau diajarkan kepada generasi dia seterusnya. 所以他要传承给后代。 Saudara, apa yang menjadi dasar dari pengajaran pemazmur ini? 这些诗人是要教导有什么呢？ Saudara, sebagai seorang pemusik, sebagai seorang penyanyi dari keturunan Lewi, 一个处以利未人带领诗班的，在圣殿唱诗的，他可以教导什么呢？
diajarkan dan mengajarkan juga kepada generasi selanjutnya. Jadi turun-temurun dia mengajarkan ini bagaimana memuji Tuhan. 他自己也是受老师指导，所以他又要在教后一代他所领受的如何唱诗赞美神。 Lalu ketika dia mau memperkenalkan Tuhan dan firman-Nya kepada generasi selanjutnya, apa yang menjadi dasar bagi dia melakukannya? 可是当他要教导有关上帝的作为，他凭什么来教导呢？ Apakah juga sekedar tradisi yang diturunkan turun-temurun? 或者就因为我们的传统传宗接代这样传下去呢？ Firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa pengajarannya itu berasal dari otoritas firman yang datang dari Allah kepada nenek moyang mereka, yaitu Yakub. 可是他所教的课程是从他的祖宗雅各以上帝相交的一切经历作为来教导他的后代。 Dan itu dikenalkan kepada anak-anak mereka. Pada gilirannya anak-anak mereka yang mengalami, yang mendengarnya itu juga menceritakannya kepada generasi selanjutnya. 他就是要凭着他们所经历、所知道、所听见的，他的上帝对他们祖宗所行的一切作为，传给他们的子孙，好像他们的子孙也晓得，也去教导他们的子孙。 Saudara, ini berarti ada warisan iman yang diteruskan dari satu generasi kepada generasi dan itu diketahui di sepanjang masa. 就是他们要传承从一代人的信心经历给下一代晓得。 Diturunkan dari orang tua kepada anak-anak, kepada cucu mereka dan seterusnya, supaya generasi demi generasi yang kemudian itu mengenal Allah yang benar. 从他们的父亲那一代传给儿子，儿子又传给子孙这一代，直到他们的信心灵命可以传承。 Saudara, ini adalah menjadi tujuan Asaf mengajarkan pengajaran ini. 这是亚萨的目标。 Kita lihat di ayat 7 dan 8. 我们看第7、第8节， Ada maksud tujuan ketika Asaf memberikan pengajaran ini. 亚萨的顺毁的目的是最终的目的是什么呢？ Secara positif kita terlebih dahulu melihat di ayat yang ke-7. 我们积极的看在第7节里， Supaya generasi berikutnya itu percaya kepada Allah. 好叫他们仰望神。 Saudara, itu sebabnya kenapa mereka harus memperkenalkan firman Tuhan dan Allah kepada generasi selanjutnya. 所以为什么他们必须教导有关上帝的道、上帝的作为给后代呢？ Supaya generasi yang seterusnya itu ketika mereka mengenal Tuhan, itu menjadi langkah bagi mereka untuk membangun kepercayaan mereka kepada Tuhan. 好叫他们仰望神，使到他们能够自己接受信主。 Dan mereka juga boleh menetapkan hati mereka untuk menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah serta memegang perintahnya. 好叫新一代可以立志跟随主、相信主、完全接受主，不忘记神的一切的作为和美德。 Saudara, ketika mereka bisa mengingat perbuatan Tuhan di dalam hidup mereka, 当他们可以记得上帝的一切奇妙作为的时候 itu，akan menimbulkan pengharapan di dalam hidup mereka akan Allah. 使到他的生命里有了对主的盼望。 Ketika diungkapkan kepada mereka siapakah Allah yang hidup, yang menepati janjinya dan yang sudah menembus umatnya, 当他们被晓谕有关上帝的信是如何来拯救他的上帝的子民的时候， saudara, di situ mereka boleh menaruh harapan kepada Tuhan. 使到他们能够仰望那可靠的上帝。 Di dalam pengalaman hidup mereka bersama dengan Tuhan, 在他们的人生经历里， di dalam ketidaktaatan dan ketidaksetiaan umat Tuhan, Allah tetap menunjukkan kebaikan dan pertolongannya bagi umatnya. 当他们在背叛背逆上帝的时候，上帝是信实的，仍然爱他们。 Saudara, ada banyak perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan umatnya. 很多上帝奇妙的作为在他的
百姓当中。 Kalau saudara membaca lebih lanjut nanti di ayat 12 sampai 16 itu dikatakan seperti ini. 在12到16节里告诉我们， Dibelahnya laut, diseberangkannya mereka, dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang dan semalam suntuk dengan terang api. Dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudera raya dan dibuatnya air turun seperti sungai. 他将海分裂，使他们过去，又叫水立起来如雷。他的百日用云彩，众夜用火光引导他们，在旷野分裂磐石，给他们水喝，如同深渊而出。他使水从磐石涌出，叫水如江河下流。 Saudara, ketika mengingat hal-hal ini, 当我们记这一切， itu akan mengingatkan mereka tentang Tuhan. 好让他们不忘记上帝， Akan menimbulkan satu pengharapan 使到他们有盼望。 bahwa di dalam keadaan mereka yang paling sulit, yang paling menderita sekalipun, ada Tuhan yang menjadi penolong mereka. 好让他们处境在低迷的最难的时候，他们仍然知道有上帝，那可靠的信实的上帝与他们同在。 Mengingat apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup mereka itu akan semakin meneguhkan iman percaya mereka. 当他们记得上帝一切奇妙的作为，这个呢能坚固了他们的信心。 Saudara, pemazmur mengajarkan hal ini. Yang kedua, supaya mengingatkan Israel akan perbuatan Tuhan. 诗人教导这些人，使到他们记得上帝的作为， Supaya mereka tidak melupakan Dia. 使到他们不忘记上帝。 Saudara, ternyata penyakit lupa itu sudah ada dari zaman nenek moyang kita. 原来，忘记这个病是从我们祖宗已经有了。 Umat Israel kalau kita lihat di bagian ini saja, saudara, 当我们看以色列人在这段而已， itu berulang kali cepat sekali melupakan apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup mereka. 我们看见自己记载屡次忘了上帝的美德、上帝的作为， Sehingga juga berulang kali mereka menyakiti hati Tuhan, mereka memberontak terhadap Tuhan. 他们一次再一次的背叛，来激怒上帝。 Di dalam Mazmur 78 ini setidaknya 3 kali dicatat. 最少在诗篇78篇里记载3次。 Ayat 17, tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia dengan memberontak terhadap yang maha tinggi di padang kering. 他们却越发得罪他，在旷野之地惹动至高者。 Kemudian di ayat yang ke-32, sekalipun demikian mereka masih saja berbuat dosa dan tidak percaya kepada perbuatan-perbuatannya yang ajaib. 32节虽是这样，他们仍然就犯罪，不信他奇妙的作为。 Ayat yang ke-56, tetapi mereka mencobai dan memberontak terhadap Allah yang maha tinggi dan tidak berpegang pada peringatan-peringatannya. 56节，他们仍旧试探若正至高的神，不守他的法度。 Saudara, ini memberitahukan kepada kita, 这里告诉我们， berulang-ulang 他们一次再一次， mereka lupa apa yang Tuhan sudah perbuat. 他们忘了上帝一切的奇妙作为。 Ketika mereka berbuat dosa, 当他们犯罪， mereka minta pengampunan Tuhan. 他们求主赦免， Tuhan menunjukkan belas kasihan-Nya. 上帝怜悯， Tuhan menolong memimpin mereka. 上帝帮助带领他们， Mereka berbuat dosa lagi. 他们又在犯罪。 Tuhan melakukan kebaikan lagi bagi mereka. 上帝施怜悯恩慈， Mereka memberontak lagi terhadap Tuhan. 他们又在犯罪。 Saudara, maka tidak heran ketika umat Israel mau memasuki tanah perjanjian. 难怪在以色列人要进应许之地， Ada satu generasi yang tidak diberikan kesempatan untuk masuk ke tanah perjanjian. 有一代人，上帝不允许他们步入应许之地。 Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， pekerjaan Tuhan, 上帝的作为， khususnya pekerjaan penyelamatannya di dalam hidup kita, 特别是救恩的
工程， Jangan pernah kita lupakan. 我们不可忘记。 Yang ketiga, saudara, 第三， Asaf ingin mengajarkan kepada umat Israel untuk tetap memegang perintahnya, dengan kata lain mentaati dia. 亚萨教导我们要守上帝的法度，就是我们要遵行主的命令。 Saudara yang terkasih, untuk apa Tuhan menunjukkan begitu banyak karya perbuatan ajaib dalam hidup mereka? 为何上帝要阐述对他们知道上帝一切的美妙作为呢？ Agar supaya mereka tetap percaya kepadanya. 使到他们完完全全相信上帝。 Saudara, semua ini menjadi pembelajaran bagi kita. 这一切是要来教导我们， Agar di generasi selanjutnya umat Israel dapat semakin setia dan taat kepada Allah dan tidak dimurkai Allah. 好像下一代的以色列人可以虔诚敬畏上帝，不悖逆上帝。 Kemudian di ayat 8, 第8节， ini tujuan dalam bentuk negatif, saudara. 这是消极一面，我们来看。 Bagian ini ditujukan sebagai peringatan bagi umat Tuhan. 是要警戒上帝的子民， Supaya umat Tuhan tidak menjadi seperti nenek moyang mereka. 好像上帝的子民不要学他们的祖宗那个榜样。 Nenek moyang mereka itu angkatan yang seperti apa? 他们的祖宗是怎么样的一辈呢？ Saudara, mereka dikatakan angkatan pendurhaka, pemberontak yang tidak tetap hatinya dan yang tidak setianya kepada Allah. 他们祖宗那一代人是顽梗叛逆、极精不正的世代。 Kita diingatkan untuk tidak seperti mereka. 上帝警告我们，不要像那一代人一样。 Saudara, saya percaya ketika kita membaca bagian Mazmur ini, 当我们读到这一段诗篇的时候， kita akan terus diingatkan tentang karya agung Allah di dalam hidup kita. 我们会被提醒上帝一切奇妙作为。 Kita juga diingatkan tentang pemberontakan, kedurhakaan para nenek moyang kita. 我们也晓得他们的祖宗如何叛逆。 Dari apa yang sudah dicatatkan bagi kita, 从一切记载给我们晓得， kemudian kita akan mengajar dengan ingatan sejarah dan contoh. 我们要把这一些去教导我们的下一代。 Saudara, dengan 弟兄姐妹。 ingatan sejarah dan contoh, 从历史和这个见证， lalu apa yang akan kita katakan kepada generasi yang mendatang tentang Allah? 我们如何向下一代来诉说上帝呢？ Kita tidak cukup dengan perkataan kita untuk meyakinkan mereka supaya mereka percaya kepada Tuhan. 我们不能凭着口诉说，使到他们信上帝。 Kita tidak hanya bisa mengatakan, oh Tuhan menyayangimu. 我们不能够随随便便只说上帝爱你， Tuhan, engkau harus percaya kepada Tuhan. 你要相信上帝， Tuhan punya rencana dalam hidupmu. 上帝有美好的向你的计划。 Firman Tuhan adalah standar hidup kita. 上帝的话语是我们生命的保障， Saudara, bukan hanya sekedar di kata-kata itu. 不停留在这些而已。 Tetapi kita sungguh-sungguh mengenalkan firman Tuhan dan Allah itu kepada mereka. 可是我们要来活出上帝的道给他们。 Bahkan hari ini kita harus mengajari mereka tentang perspektif Alkitab yang bisa diterapkan di dalam setiap aspek hidup mereka. 我们要教导他们有关圣经，对我们生活方面的观念。 Karena generasi muda sekarang butuh diajar bagaimana mereka hidup bergaul yang sesuai dengan firman Tuhan. 我们要必须教我们的下一代如何以上帝的观念来与人相交。 Bagaimana mereka berkarya sesuai dengan perspektif Tuhan. 他们怎么样以上帝的眼光来成就他的事业？ Bagaimana berelasi dengan orang lain sesuai dengan firman Tuhan. 他怎么样以上帝的话语与别人相处？ Semua itu harus diajarkan kepada mereka. 这一切我们必须教导他们。 Pertanyaannya, 问题是，
siapa yang harus mengajarkan hal-hal ini? 是谁有这个责任教导他们呢？ Gereja tentu memiliki peran mengajar. 当然，教会有扮演教导的角色。 Tetapi untuk berhasil memuridkan anak-anak kita dan kemudian generasi selanjutnya, maka orang tua harus menjadi guru utama mereka. 可是要使到我们的儿女成为耶稣的门徒，那个父母这避不开的责任。 Dan gereja menolong para orang tua bagaimana mengajar anak-anak mereka. 教会来协助家长们如何可以带领儿女们敬虔度日。 Itu sebabnya gereja kita seringkali mengadakan seminar atau pembinaan. 所以我们的教会不断的在有关教导儿女的讲座， Baik pengajaran atau pembinaan bagi anak-anak sekolah minggu, remaja, orang tua bahkan guru sekolah minggu. 我们时常有讲座有关主日学儿童的教导，还有少年人的教导，还有家长们如何教导儿女们。 Supaya kita sebagai orang tua juga diperlengkapi bagaimana menjangkau generasi selanjutnya. 好像我们身为父母的，也被可以教导如何来去培养我们的下一代。 Saudara, kita juga perlu memahami bahwa mengajar generasi sekarang itu berbeda sekali dengan generasi kita. 我们要清楚了解到，我们现在要教养新的一代，跟以前的观念完全不同。 Saudara, kalau kita adalah generasi baby boomers, generasi X, generasi milenial, 如果我们是婴儿潮那一代，或是 X 一代，还是千禧一代， ketika orang tua mengajar kita, 当父母教导我们的时候， kita terima-terima saja. 我们不敢反抗。 Ya, Pak Tony mengatakan kita tidak berani berontak, melawan. 我们不可以反抗。 Tetapi generasi sekarang, 可是现在的一代呢， generasi yang sangat kritis. 他们非常警惕。 Kalau boleh saya katakan, ini adalah generasi mengapa. 他们一直问为什么？ Saudara, generasi ini tidak akan menerima apapun sebagai fakta kalau kita tidak menjelaskan apa dan mengapa mereka harus mempercayai apa yang kita katakan. 他们不会随随便便的就接受你所说的，他们必须知道原因，为什么会这样，为什么会那样。 Saudara, saya memberikan satu contoh yang sangat sederhana. 我举一个简单的例子， Saya pernah berkata kepada ponakan saya yang waktu itu berumur 5 tahun. 我对我的侄儿当时是5岁， Sekarang dia sudah kelas 1 SMA. 现在他已经高中一。 Waktu kami jalan-jalan di tempat pusat perbelanjaan, 在刚好我们在超市走的时候， lalu dia meminta untuk dibelikan permen. 他要我将他买给他糖。 Saya mengatakan jangan banyak jajan permen. 我说不要吃太多糖， Dia melihat saya dan bertanya, 他就看我一下就问 kenapa? 为什么？ Saya mengatakan banyak makan permen bisa sakit gigi. 我说吃太多糖可能造成牙齿痛， Tidak puas. 他不甘愿。 Emang kuku pernah? 你是否曾有经历过？ Saya katakan pernah. 我说经历过， Dia terima. 他接受。 Saudara, sama halnya ketika kita mengajarkan hal-hal rohani kepada anak cucu kita. 同样的，当我们教导有关属灵这方面的， Kita harus memberitahukan kepada mereka mengapa kita percaya Alkitab adalah firman Allah. 我们必须清楚的告诉他，为何我相信圣经是上帝的话语。 Mengapa kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan? 为什么我相信耶稣是唯一的得救的道路？ Saudara, kalau hari ini Bapak Ibu kita semua ditanya oleh anak cucu kita mengapa pertanyaan ini, bisakah kita menjawabnya? 如果今天突然你的子孙们问你为什么，你是否能够回答他们的正确的回答呢？ Saudara, Mazmur 78 ini sangat jelas bagi orang tua generasi yang lebih tua untuk mengajarkan, memperkenalkan tentang
firman Tuhan kepada anak-anak mereka. 诗篇78篇很清楚的告诉我们，身为家长的义务要教导下一代来认识上帝。 Jadi ini merupakan satu kewajiban bagi kita untuk mengajari generasi kita yang akan datang. 这是我们的责任和义务，也要教导下一代。 Tetapi kita harus ingat, 可是我们要记得， untuk mengajari anak-anak tentang Tuhan 要教导儿女们有关上帝， adalah dengan cara kita juga hidup untuk dan bersama Tuhan. 我们必须自己活出到在神的一起 Saudara, 相处。 tadi saya mengatakan dengan ingatan sejarah, dengan firman yang sudah diberikan kepada kita, dan dengan contoh. 就是我们所听见、我们所知道、我们所经历过的，我们给他一个例子。 Bagaimana kita bisa memberitahukan tentang Tuhan kepada anak cucu kita kalau kita sendiri tidak mengalami Tuhan dalam hidup kita. 我们如何向我们的子孙诉说有关上帝的作为？倘若我们本人没有经历过这一些， Bagaimana kita mendorong anak cucu kita untuk datang beribadah kepada Tuhan kalau kita sendiri tidak beribadah kepada Tuhan. 我们如何可以带领他们来敬拜上帝？倘若我们本人都没有来敬拜， Di awal saya mengatakan bahwa di dalam Mazmur ini memperlihatkan kepada kita setidaknya ada 2 kegagalan umat Israel. 所以刚才我已经告诉你们，以色列人从这里记载有2个失败。 Mereka gagal mengajarkan anak-anak mereka tentang Tuhan dan mereka gagal hidup saleh di hadapan Tuhan dan anak-anak. 他们失败在教导儿女们度敬虔的日子，还有他们失败来敬虔跟随主。 Saudara, satu hal yang tidak bisa kita pungkiri bahwa anak-anak seringkali tumbuh dengan bertingkah laku seperti orang tua mereka. 我们喜欢或者不喜欢，儿女在模仿我们的过程中，悄悄的长大。 Tadi pagi saya mengatakan bahwa kemarin saya melihat satu postingan. 我看见有一个帖文， Ada seorang nenek yang berjalan dengan cucunya. 一个奶奶和孙子一起走。 Waktu berjalan neneknya menaruh tangannya di belakang. 在走的时候，奶奶的习惯就把手放在后面。 Lalu cucu yang berjalan di sampingnya juga menirukan gaya amanya. 那孙子就模仿他的奶奶走路的模式。 Saudara, tindakan kita itu merupakan guru yang paling nyata dan kuat bagi generasi selanjutnya. 就是我们的生活就是最好的生活的老师。 Kita harus menjalani kehidupan yang saleh di hadapan anak-anak kita sehingga mereka tahu bahwa apa yang kita katakan, apa yang kita yakini itu memang nyata bagi kita dan dia. 我们必须过一个敬虔的日子，使到儿女们晓得我们所说的、我们所教导的是真实的。 Saudara, jika generasi kita yang akan datang adalah generasi yang mengenal Tuhan dan firman-Nya, 如果我们的下一代是认识上帝和上帝的话语的一代， jika mereka adalah generasi yang percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat mereka, 如果他们是出于相信耶稣、接受耶稣的一代， jika mereka adalah generasi yang memiliki kehidupan saleh yang kemudian menceritakan apa yang mereka dengar mereka alami kepada generasi selanjutnya, 如果他们是敬虔度日，还有去诉说上帝作为的给下一代的人， saudara berpikir kira-kira generasi yang seperti itu akan menjadi generasi yang seperti apa? 你们可以试想，如果我们有这种的下一代，这下一代的他们会产生的效应是什么呢？ Saya percaya generasi yang tadi saya sebutkan seperti itu akan menjadi satu generasi yang akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, baik bagi gerejanya maupun dunia ini. 我相信上帝会重用这样的一代。
Saudara, memang generasi yang akan datang ini, generasi yang muda ini memiliki banyak pilihan hidup dan mereka pasti akan memilih. 我们知道新的一代摆在他们面前的选择是非常的广阔。 Mereka bisa melukiskan apa saja pada kanvas kosong hidup mereka. 他们可以在他们空白的画布里填满他们所要的生活道路。 Ada ilmu pengetahuan di situ, 有知识， pendidikan yang tinggi, 有高等教育 prestasi, 成就， kesuksesan dunia. 他们的世俗的成功。 Tetapi apakah itu yang sungguh-sungguh kita inginkan sebagai orang yang hidup takut akan Tuhan bagi generasi mendatang? 是否这一切是我们身为敬畏上帝的家长们所盼望我们儿女所拥有的吗？ Ataukah kita mengharapkan ada sesuatu yang berharga yang mereka lukiskan dalam kanvas hidup mereka, yaitu Tuhan? 或者我们要他们拥有更宝贵、在生命里更重要的，就是上帝在他们的空白的画布里。 Saudara, itu sebabnya kita diperintahkan oleh Tuhan untuk mengajar, mengarahkan mereka supaya mereka memiliki keinginan akan Tuhan. 所以这里上帝警告我们要教导我们下一代来仰望上帝， Saudara, 依靠上帝。 di dalam Amsal 22 ayat 6 memberitahukan kepada kita. 从箴言22章第6节告诉我们， Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. 教养孩童，使他走当行之道，就到老他也不偏离。 Kalau kita menginginkan generasi kita selanjutnya menjadi generasi yang hidup takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan. 如果我们盼望我们的下一代有敬畏上帝的心，忠诚跟随主， Maka sekaranglah waktunya kita menanamkan itu kepada mereka. 现在就是我们栽培的时候。 Dalam 2 Timotius 1 ayat 5, 提摩太后书第1章第5节 itu menunjukkan kepada kita kuasa mengajar satu generasi tentang Allah. 来告诉我们，当我们教导下一代的能力是如何。 Paulus berkata kepada Timotius seperti ini. 保罗对提摩太说： Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. 提摩太后书1章5节，想到你心里无为之信，自信是先在你外祖母罗伊和你母亲尤基尼心里的，我深信也在你的心里。 Saudara, perhatikan dari neneknya Lois kepada ibunya Yunike dan kepada Timotius 我 cucunya. 们看这里所说的有3代人，外祖母罗伊，他的母亲尤基尼，还有提摩太本人。 Saudara, ini tidak berarti bahwa hanya ibu-ibu yang mengajarkan firman itu kepada anak-anak. 这个不是说只有妇女们有义务教导孩子， Entah itu pria atau wanita punya kewajiban terhadap generasi selanjutnya. 不论是父亲还是母亲，都有义务教导下一代。 Saudara, kita melihat ada satu warisan iman yang diteruskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. 这里我们看见有从一代传承给一代有关信心的教导。 Ada warisan iman yang diterima oleh Timotius sehingga hasilnya apa? Ada iman yang tulus ikhlas. 就是我们看见所产生在提摩太的生命里，就是无为之信， Sebuah iman yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. 真实的信心。 Sehingga bagaimana kita melihat Timotius dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. 从这里我们看见上帝怎么样重用提摩太。 Saudara, kita percaya generasi yang takut akan Tuhan akan menghasilkan generasi yang mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. 一个敬畏上帝的世代的人，可以被上帝重用来栽培下一代来敬畏上帝的后代。 Saudara yang terkasih, kegagalan umat Allah dan kebaikan Allah menjadi satu pembelajaran bagi kita. 上帝子民的失败，
以上帝的美德和怜悯慈爱来教导我们， agar kita semakin setia dan taat kepada Tuhan serta mengenalkan Tuhan yang kita percaya itu kepada anak cucu kita. 使到我们更加虔诚、忠心跟随主，还有教导我们的下一代来认识跟随主。 Seperti Paulus katakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 11. 如同保罗在哥林多前书4章11节告诉我们， Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. 他们照这一切事都要作为警觉，并且写在经上，正是警觉我们这末世的人。 Saudara, hari ini kita mendengarkan firman ini. 今天我们听了这段神的话语， Kita sudah menerima firman itu di dalam bentuk Alkitab. 我们已经领受了上帝赐给我们的圣经， Kita juga belajar dari sejarah kehidupan umat Israel. 我们也从以色列人的经历， Kiranya apa yang baik itu menjadi contoh bagi kita untuk kita teruskan. 那些好的我们可以传承下去， Yaitu menceritakan perbuatan ajaib Tuhan kepada keturunan-keturunan kita. 就是要诉说上帝的美德、奇妙的作为给我们的下一代。 Saudara, bukankah saudara sudah mengalami begitu banyak karya Tuhan di dalam hidup saudara? 你不是经历了不断的上帝奇妙的恩典在你生命中？ Bukankah saudara sekalian sudah mengalami anugerah keselamatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus? 你已经领受了上帝的救恩在你生命里。 Bagaimana saudara mengalami bahwa Tuhan adalah gembala yang sudah menuntun hidup kita sampai hari ini? 上帝如何成为你生命里的好牧子？ Jangan lupa untuk menceritakan semua itu di dalam kehidupan saudara bagi generasi kita mendatang. 不要忘记诉说上帝的美德。 Bukan hanya obrolan kosong atau yang sia-sia yang kita perkatakan kepada anak cucu kita. 不单在空谈，可是我们要传扬主的美德。 Bukan hanya memberitahukan bagaimana mereka harus bertahan di hidup di zaman yang sulit ini. 不单教导他们如何来忍受这世界的一切不公平， Tetapi marilah di dalam setiap perbincangan kita memperkenalkan Tuhan dan firman-Nya supaya generasi selanjutnya ini juga memiliki iman dan ketaatan kepada Tuhan yang benar. 我们也不要忘记诉说上帝的话语，使到我们的下一代可以有对主的信心和敬畏。 Saudara, hari ini Tuhan melalui firman-Nya memanggil setiap kita untuk menjangkau keturunan kita dari generasi ke generasi. 今天上帝的话语呼吁我们要去呼召我们的下一代跟随主。 Ada banyak hal yang bisa kita lakukan khususnya melalui gereja Tuhan. 我们可以透过教会参与很多的工作。 Ada kelas-kelas sekolah minggu. 我们有组织学， Ada pembinaan kepada anak-anak remaja. 有少年班， Ada kelompok-kelompok pemuridan. 我们有小组。 Bahkan di tengah keluarga kita melalui mesbah keluarga kita memperkenalkan Tuhan. 还有家庭祭坛里，我们可以诉说上帝。 Saudara, jika kita setia mewariskan iman kita, 如果我们忠诚的传承上帝的话语， maka Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa bagi generasi mendatang. 上帝会有很大的作为在我们的下一代。 Yang terutama yang kita harapkan adalah bahwa generasi yang mendatang, mereka adalah generasi yang tahu, mengenal, dan percaya kepada Tuhan. 我们盼望我们所拥有的下一代是认识、晓得、敬虔、跟随主的一代。 Kiranya Tuhan yang sudah memberikan firman-Nya bagi kita. 愿上帝已经赐予我们他的话语， Dia jugalah yang menjadi guru agung bagi setiap kita untuk mengajar anak-anak kita. 他也成为我们的伟大的老师，来教导我们如何去教导我们的儿女们。 Biarlah dia juga yang menjadi gembala agung kita yang menuntun kita untuk setia melakukan firman-Nya. 好像他成为我们生命里的好牧子，引导我们如何去实行他的话语。
Saudara, marilah kita lakukan dan biarkan Tuhan memakai kita untuk menjangkau generasi yang akan datang untuk Kristus. 愿我们可以把自己摆在上帝跟前，让他使用我们如何去引领我们的下一代来敬畏上帝。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告。